Salam Desia Madani kepada para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jennifer Anak Tajib, pemegang kad matriks bernombor 9611041361760001. Pada hari ini, saya akan membentangkan dapatan saya bagi tugasan HPC 3103, iaitu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak bagi semester Januari 2025. Ini saya akan menerangkan 3 teori utama dalam perkembangan bahasa, iaitu teori nativisme, teori behaviorisme, dan teori interaksionisme. Setiap teori ini memberi perspektif unik tentang bagaimana manusia memperoleh dan mengembangkan bahasa. Ini diasaskan oleh Noam Chomsky pada 1960-an. Teori ini menegaskan bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk belajar bahasa, dikenali sebagai Language Acquisition Device atau lebih dikenali sebagai LAD. Dan kelebihan teori nativisme ialah yang pertama, teori nativisme memberi fokus kepada faktor genetik dan keupayaan dalaman manusia. Kelebihan yang kedua ialah menjelaskan mengapa kanak-kanak boleh belajar bahasa dengan pantas tanpa memerlukan pengajaran intensif. Dan yang ketiga, kelebihan teori nativisme adalah sesuai dengan kajian perkembangan otak. Setiap kelebihan ada kelemahannya sendiri. Seperti teori nativisme, antara kelemahan dia ialah yang pertama, tidak memberi perhatian yang cukup kepada pengaruh persekitaran dan pengalaman sosial. Kelemahan yang kedua adalah sukar dibuktikan secara empirical kerana LAD adalah konsep theoretical. Contoh bagi teori nativisme ialah seorang kanak-kanak yang berumur 2 tahun dengan pantas menggunakan tata bahasa asas tanpa diajar secara formal. Kanak-kanak itu berkata, "Saya makan nasi." Dia memahami susunan perkataan dalam ayat secara semula jadi tanpa perlu mempelajari peraturan tata bahasa secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahawa keupayaan untuk mempelajari bahasa adalah sesuatu yang semula jadi. Kanak-kanak dilahirkan dengan LAD ataupun Language Acquisition Device yang membolehkan mereka memahami dan menghasilkan bahasa berdasarkan pendedahan yang terhad kepada bahasa itu. Yang kedua ialah teori behaviorisme. Teori behaviorisme diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Menurut teori ini, bahasa dipelajari melalui pengukuhan positif dan negatif, iaitu proses pembelajaran berasaskan rangsangan dan tidak balas. Teori-teori behaviorisme. Kelebihan yang pertama ialah memberikan penjelasan yang konkret tentang bagaimana kanak-kanak mempelajari perkataan dan frasa melalui tiruan dan ganjaran. Kelebihan teori behaviorisme yang kedua ialah mudah diaplikasikan dalam bilik darjah atau program pembelajaran. Kelemahan teori behaviorisme. Kelemahan yang pertama ialah tidak menjelaskan pembelajaran struktur bahasa yang kompleks secara menyeluruh. Dan kelemahan yang kedua ialah mengabaikan keupayaan semula jadi manusia dalam memproses suatu bahasa. Contoh yang kita boleh lihat di dalam teori behaviorisme, iaitu seorang ibu mengajar anaknya perkataan kucing. Setiap kali anaknya menyebut kucing dengan betul, ibu itu akan memberikan pujian seperti, "Bagus, itu memang kucing." Sebaliknya, apabila anak itu menyebut perkataan dengan salah, ibu itu mengabaikan atau membetulkannya. Konteks ini kita boleh lihat di mana pembelajaran berlaku melalui pengukuhan positif, iaitu pujian yang memperkuatkan keinginan kanak-kanak untuk terus menyebut perkataan dengan betul. Tindak balas ini mencerminkan konsep rangsangan dan tindak balas yang merupakan asas teori behaviorisme. Dengan bahasa yang ketiga, iaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme ini menggabungkan aspek genetik dan pengaruh persekitaran. Menurut Lev Vygotsky adalah antara penyokong utama teori ini. Beliau menekankan kepentingan interaksi sosial dalam perkembangan bahasa. Antara kelebihan-kelebihan teori interaksionisme, yang pertama ialah menghargai kedua-dua peranan biologi dan persekitaran. Kelebihan yang kedua adalah menekankan kepentingan komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran bahasa. Dan kelebihan yang ketiga ialah mendekati pembelajaran bahasa secara lebih holistik. Kelemahan teori interaksionisme. Yang pertama ialah
kesukaran untuk diaplikasikan di dalam kajian eksperimen kerana bergantung kepada faktor persekitaran yang berbeza. Kelemahan yang kedua adalah teori ini tidak memberikan penekanan khusus kepada aspek biologi seperti di dalam nativisme. Contoh yang kita boleh lihat yang terdapat di dalam teori interaksionisme ialah seorang kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya semasa bermain. Di dalam situasi ini, kanak-kanak itu cuba menjelaskan aturan permainan menggunakan perkataan yang baru dipelajarinya. Rakan-rakannya pula memberi maklum balas seperti bertanya atau membetulkan pemahamannya. Interaksi ini, kanak-kanak belajar bukan sahaja perkataan baru, tetapi juga cara menggunakannya dalam konteks sosial yang betul. Ini menggambarkan bagaimana interaksi sosial memainkan peranan penting di dalam perkembangan bahasa seperti yang ditegaskan di dalam teori interaksionisme. Secara keseluruhannya, setiap teori ini memberikan perspektif penting yang saling melengkapi dalam memahami bagaimana manusia memperoleh bahasa. Teori nativisme telah menerangkan keupayaan semula jadi. Teori behaviorisme menumpukan pada pembelajaran melalui pengalaman dan teori interaksionisme menekankan interaksi sosial. Dengan memahami ketiga-tiga kod teori ini, kita boleh menggabungkan pendekatan terbaik untuk menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak. Ketiga-tiga contoh ini menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut berfungsi dalam situasi kehidupan sebenar. Teori nativisme menerangkan keupayaan semula jadi, teori behaviorisme menggariskan pengaruh pembelajaran melalui ganjaran, dan teori interaksionisme menekankan kepentingan interaksi. Teori nativisme menerangkan keupayaan semula jadi, teori behaviorisme menggariskan pengaruh pembelajaran melalui ganjaran, dan teori interaksionisme menekankan kepentingan interaksi sosial. Gabungan pendekatan ini dapat membantu kita memahami dengan lebih baik perkembangan bahasa kanak-kanak. Sekian sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.